Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran PDPR kita. Okay, sebelum cikgu nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak review dulu tentang tugasan yang telah cikgu post pada minggu lepas. Okey, tugasan yang cikgu telah post pada minggu lepas, ada sedikit ralat lah. Contohnya yang kalau kita boleh tengok dekat sini bila cikgu post tu. Okey, bagi yang melalui GC lah, bagi yang melalui dokumen dalam Telegram, cikgu rasa tak ada masalah lah. Kamu boleh tengok dengan elok lah. Cuma melalui GC, bila kamu buka Word ni, kan, paparan dia akan lari sikit. Okey, sini masalahnya. Soalan nombor 3 ni, kamu tak nampak rajah tu dan kamu tak nampak komponen-komponen yang telah dilabelkan, yang telah cikgu labelkan. Jadi bila kamu buat lukisan sistem fungsi tu, salah lah nama komponen tu, salah. Okey, jadi cikgu bagi yang buat dan nama komponen tu betul, so cikgu bagi markah yang sepatutnya lah, markah yang penuh lah. Tapi yang salah tu cikgu ada komen, so cikgu suruh buat pembetulan. Dan cikgu tengok ramai jugalah yang salah sebabkan ralat ni. Jadi cikgu dah telah post soalan yang baru, iaitu kalau kamu tengok pada yang 10 hari bulan tu. Okey, jadi siapa yang nak buat pembetulan, bolehlah hantar tugasan tu pada post yang baru tu. Pada post yang 10 hari bulan tu, so kamu submit kat sini. Okey, kalau post 10 hari bulan tu yang terbaru tu, cikgu bagi dalam bentuk Google Docs. Okey, Google Docs ni kamu boleh tengok, dia cantik sikit lah, jelas. Cuma kalau siapa-siapa nak edit Google Doc ni, maksudnya jawapan tu kamu nak tulis terus kat sini, tak boleh lah. Kalau ni boleh, soalan ni untuk ni boleh, tapi soalan yang lain-lain tu tak boleh sebab cikgu bagi dalam bentuk rajah. Okey, jadi cikgu cadangkan kamu, kalau ada kemudahan printer, kamu print, kamu jawab, tulis atas kertas, kemudian kamu snap gambar. Mudahlah. Ataupun tak ada kemudahan printer, so kamu boleh salin, snap gambar dan hantar pada cikgu dalam GC lah. Okey, ini soalan sebenarnya yang nampak jelas. Jadi kamu buat apa tu, model fungsi ni berdasarkan kepada ni komponen yang dilabelkan dalam rajah. Kalau untuk katil ni, komponen dia kaki bingkai katil, muka bingkai katil, skru. Tu nama-nama komponen ni lah yang kamu akan isi dalam model fungsi ni. Okey, so tak nak nama komponen yang lain lah. Okey, so siapa yang dah buat salah tu boleh betulkan lah. Okey, itu untuk soalan PBD bagi minggu lepas. So hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita. Okey, untuk hari ini kita teruskan. Okey, kita akan masuk tajuk yang kedua, analisis fungsi. Kita teruskan dalam analisis fungsi dan juga akan masuk juga sikit yang ketiga, iaitu percanggahan fizikal.
Okey, so sekarang ni kamu dah tahu dah macam mana nak lukis model fungsi. Okey, seperti mana yang cikgu dah jelaskan sebelum ni, bila kita nak lukis model fungsi, so kita kena buat kotak untuk setiap komponen produk tu ataupun sistem tu. Cuma biasanya model fungsi ni dia mesti bermula dengan super sistem. Contohnya kat sini lantai inilah. Okey, lantai ni dia bukan komponen pada produk itu, tapi dia mempengaruhi juga kan. So lantai ni kita kena letak dalam kotak bentuk yang macam ni. Okey, super sistem. Kemudian ada fungsi dia, apa dia? Memegang. Kemudian kaki kerusi ni, kaki kerusi ni merupakan komponen, maka kita kena letak dalam kotak. Okey. Okey, so kamu dah mahir dah sampai sini model fungsi. Okey, sekarang kita nak masuk kepada membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan garisan interaksi? Okey, garisan interaksi menunjukkan produk yang mengalami masalah. Okey, kalau yang sebelum ni produk ni dia tak ada masalah, kan? Berfungsi dengan elok. Okey, tapi bila kita nak guna interaksi, garisan interaksi, tujuan dia untuk menunjukkan produk yang mengalami masalah. Digunakan untuk mengenal pasti punca masalah. Okey, so ada 4 jenis garisan interaksi. Okey, sebenarnya model fungsi yang kamu dah buat sebelum ni dah ada dah garisan interaksi dia. Iaitu yang warna merah ni. Yang ada anak panah ni, yang ni dah dikira garisan interaksi. Cuma garisan interaksi ni fungsi dia, apa maksud garisan interaksi yang warna merah tadi tu? Fungsi dia ataupun maksud dia berguna normal. Maksudnya komponen pada produk tadi semuanya berfungsi dengan elok, iaitu dia berguna secara normal. Okey, garisan interaksi yang lain, bila kita nak menggambarkan sesuatu masalah pada produk tu, kita akan menggunakan simbol yang kedua, iaitu garisan putus-putus. Okey, maksud garisan putus-putus ni dia berguna tetapi tidak mencukupi. Okey, yang ketiga, simbol yang ketiga, okey, dia garisan dia tak putus, dia straight line, tapi dia tebal berbanding dengan simbol yang pertama tadi. Okey, maksud dia garisan yang macam ni dia berguna tetapi berlebihan. Okey, dan manakala garisan interaksi yang keempat, garisan interaksi yang keempat ni dia garisan garisan melingkar kan, garisan turun naik macam cacing ni. Maksud dia yang ni dia bermasalah ataupun harmful. Jadi garisan interaksi inilah yang kita akan gunakan dalam model fungsi apabila kita nak menggambarkan sesuatu masalah, dan seterusnya kita dapat mengenal pastilah apa masalah pada sesuatu produk tu. Okey, contohnya, okey, cikgu tak nak pakai yang contoh yang ni kita pakai contoh yang seterusnya. Okey, masalah kursi bergoyang ataupun tidak stabil. Okey, so lantai kita, ini super sistem, so kita letak dalam kotak yang macam ni. Okey, fungsi dia memegang. Okey, lantai memegang kaki kerusi. Okey, kita gunakan garisan interaksi straight. Tak ada putus-putus, tak ada tebal, tak ada turun naik. So maksudnya lantai itu tidak memberikan masalah ataupun dia berguna normal. Okey, kaki kerusi memegang tempat duduk. Tempat duduk memegang manusia. Skru memegang tempat duduk. Okey. Okey, kalau kita tengok yang ni kan, skru ni dia berkarat kan, dia memberikan masalah. Jadi skru ni kita tak boleh guna garisan interaksi yang lurus macam ni. So kita kena guna yang mana? Kita kena guna garisan interaksi yang
putus-putus, iaitu dia skru tu ada, tapi skru tu dia membawa masalah. Maka kita katakan dia berguna tetapi tidak mencukupi. Jadi skru ni dia tak memegang kuat pada kaki kerusi dan juga tempat duduk, menyebabkan kaki kerusi tu dia tak memegang dengan elok tempat duduk. Maka kaki kerusi ni pun dia berguna tetapi tidak mencukupi. Jadi kita kena ubah garisan ni kepada yang putus-putus. Yang lantai memegang kaki kerusi tak ada masalah. Lantai berguna normal. Cuma disebabkan bila skru ni dah longgar, skru tu tidak boleh memegang kaki kerusi dengan elok dan juga tidak boleh memegang tempat duduk dengan elok, maka skru tu dia berguna tetapi tidak mencukupi. Jadi bila kita gunakan garisan interaksi yang putus-putus. Okey. Jadi kaki kerusi menyebabkan dia tak boleh memegang dengan elok, maka dia berguna tetapi tidak mencukupi. So kita guna garisan putus-putus kat sini. Tempat duduk. Okey, bila kaki kerusi pun dah goyang, tempat duduk pun yang menjadi alas badan kita tu, menjadi alas manusia tu untuk duduk pun menjadi tidak stabil, bergoyang, kan? Maka tempat duduk tu pun dia berguna tetapi tidak mencukupi kepada manusia. Jadi kat sini 1, 2, 3, 4 ni kita kena gunakan garisan putus-putus. Okey. So bila kita dah tahu dah skru ni kan merupakan punca lah kepada masalah kerusi bergoyang ataupun tidak stabil, maka kita bulatkan dia dengan bulatan yang putus-putus. Okey, boleh? Okey, seterusnya dalam TRIS, bila kita dah tahu dah masalah komponen pada produk itu melalui lukisan model fungsi ini, untuk mengesahkan lagi punca masalah ni, so dalam TRIS dia kata kita kena buat pula analisis berantai punca dan kesan. Okey, tujuan dia memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah. Soalan akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dikesan. Okay. Soalan terhenti apabila jawapan diperoleh. Okey, maksudnya bila kita nak buat analisis ni, kita akan banyak soal-soal tanya. Kita akan banyak tanya soalan. Dan soalan tu akan terhenti apabila dia sampai kepada jawapan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan jenis halangan. Contohnya pertama, semula jadi. Mungkin jawapan yang kita peroleh itu kenapa skru tu berkarat, kan? Skru berkarat disebabkan oleh kelembapan. Bila dah sampai kepada jawapan macam kelembapan tu, maka kita tak boleh nak tanya dah. Kita tak boleh nak tanya dah kenapa lembab, kan? Kenapa lembab tak boleh lah, kan? Sebab kelembapan ni merupakan halangan semula jadi. Ataupun contohnya kalau dah sampai jawapan tentang momentum ataupun graviti, iaitu jenis halangan saiz dan fizik. So kita tak ada lagi nak soal. Ataupun jenis halangan sifat asas objek. Contohnya tentang kebolehan manusia. Okay, so bila kita dah sampai pada jawapan macam tu, kita tak ada dah tanya lagi dah. Soalan akan terhenti. Okey, contohnya masalah kerusi tadi. Kerusi tidak stabil. So kita tanya, mengapa kerusi tak stabil? Kerana tempat duduk tu tak stabil, yang menjadi alas kepada kita nak duduk tu, kan? Punggung kita tu, tempat duduk tak stabil. Okey, mengapa kerusi tak stabil? Mungkin sebab kaki kerusi tu tidak stabil. Tempat duduk tak stabil dan kaki kerusi pun tidak stabil. So boleh kita tanya lagi tak? Okey, boleh kita tanya, kenapa tempat duduk tak stabil? Tempat duduk tak stabil kerana skru tempat duduk longgar. Okay. Kemudian sebelah sini pula, kenapa kaki kerusi tidak stabil? Kita boleh tanya.
So jawapan dia kerana skru kaki kerusi longgar. Okey. So bila jawapan macam ni, kita masih boleh tanya lagi, kenapa kaki kerusi longgar? Kenapa skru kaki kerusi longgar dan kenapa skru tempat duduk longgar? Kan skru tu dia memegang dua komponen kan, tempat duduk dengan kaki kerusi tu. So kenapa skru tempat duduk dan kaki kerusi ni longgar? Kerana skru berkarat. So kita boleh tanya lagi, kenapa skru berkarat? Skru berkarat disebabkan oleh kelembapan, adanya udara dan juga air. So bila dah sampai pada jawapan kelembapan, kita tak boleh tanya lagi, kenapa berlakunya kelembapan? Tak ada dah. Jadi bila dah dapat jawapan yang macam ni, so kita boleh mengesahkanlah bahawa memang produk ni bermasalah disebabkan oleh skru yang berkarat. Okey, dah sampai situ. Okey, itu fasa yang kedua di dalam proses penyelesaian masalah inventif, iaitu analisis fungsi. Okey, sekarang kita nak masuk kepada fasa yang ketiga. Cikgu harap kamu ingat lagi lah fasa-fasa dalam proses penyelesaian masalah inventif. Okey, cikgu ulang lagi sekali yang minggu lepas punya. Ni. Okey. Yang kita tengah belajar sekarang ni ialah analisis fungsi, iaitu fasa yang pertama. Okey, minta maaf, fasa yang pertama, analisis fungsi. Okey, sekarang kita nak masuk fasa yang kedua. Fasa yang kedua kat sini. Model masalah, iaitu percanggahan fizikal. Okey, so kita nak masuk pula percanggahan fizikal sikit je. Ni cikgu kena exit dulu. Okey, fasa yang kedua, percanggahan fizikal. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan percanggahan fizikal? Keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain diperlukan dalam suatu objek. Okey, contoh percanggahan fizikal kerusi. Okey, kalau kerusi, biasanya parameter dia melibatkan saiz. Okey, parameter saiz, so percanggahan fizikal dia ialah besar lawan dengan kecil. Okey, mungkin kerusi parameter dia beban. Jadi bila memerlukan beban, so percanggahan fizikal dia lah berat lawan ringan. Okey, untuk kerusi juga mungkin percanggahan fizikal dia, parameter dia parameter ketinggian. Maka bila parameter ketinggian, percanggahan fizikalnya ialah di antara tinggi lawan rendah. Okey, so untuk fasa yang kedua ni, kamu kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan percanggahan fizikal, iaitu keadaan yang berlawanan antara satu dengan lain yang diperlukan dalam sesuatu objek. Okey, so kamu boleh fikir yang lain. Ini kerusi, parameter dia saiz, beban, ketinggian. Okey, kalau untuk produk lain mungkin dia berbezalah dia punya parameter. Okey, contohnya kalau kata telefon macam ni kan. Sekarang memang isu lah percanggahan fizikal bagi sebuah telefon. Sebab kalau dari segi telefon, mungkin parameter dia apa? Ketebalan kan. Maka percanggahan fizikalnya ialah tebal lawan dengan nipis. Yang mana sekarang ni syarikat-syarikat pengeluar telekomunikasi kan, syarikat pengeluar telefon berlumba untuk menghasilkan telefon yang semakin nipis tetapi powerful. Dia masih lagi berfungsi dengan banyak dia punya function lah. Okey, itu contohlah. Okey, bila kita dah tahu dia punya percanggahan fizikal, maka kita boleh buatlah penentuan kaedah masalah
penyelesaian masalah inventif secara pemisahan. Okey, yang mana dia gunakan untuk menentukan sama ada pilihan tu sama ada kaedah pemisahan masa atau pemisahan ruang. Okey. Tujuan kita nak tahu pencegahan fizikal tadi, so daripada situ berdasarkan situasi kita boleh pilih. Sebab dalam TRIS ni bila kita dah tahu dah pencegahan fizikal sesuatu produk tu, maka daripada situ kita boleh pilih sama ada kita nak selesaikan dia tu menggunakan kaedah pemisahan masa atau pemisahan ruang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemisahan ruang? Okey, pemisahan ruang merujuk kepada percanggahan fizikal tu berlaku pada masa yang sama. Okey, manakala pemisahan masa, percanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan. Okey, mungkin kamu susah nak bezakan kan? Okey, setakat ni kamu kena tahu yang tu dulu. Pemisahan ruang dia berlaku pada masa yang sama. Pemisahan masa, keyword dia tu masa tu. Jadi percanggahan fizikal besar kecil tadi kan, tinggi rendah, berat ringan tadi, dia berlaku pada masa yang berlainan. Okey. Okey, contoh produk kerusi. Kita ambil contoh yang sama lagi, kerusi. Okey, percanggahan fizikal dia besar lawan kecil. Okey, ini untuk kaedah pemisahan masa. Yang mana percanggahan fizikal tu berlaku pada masa yang berlainan. Okey, contoh situasi. Kerusi perlu besar untuk murid yang berbadan besar. Dan kerusi itu juga perlu kecil untuk mudah disimpan apabila tidak digunakan. Okey, nampak tak? Dia kata kerusi itu perlu besar. Bila besar? Bila kita nak guna. Okey, dan kerusi itu juga perlu kecil. Bila kecil? Waktu lain. Waktu bila kita nak simpan. Maka kita katakan dia percanggahan fizikal tu berlaku pada masa yang sama? Tidaklah. Besar waktu kita nak guna, kecil waktu kita nak simpan. Maka kita katakan dia kaedah pemisahan masa. Okey. Macam mana pula kaedah pemisahan ruang? Kita ambil produk yang sama juga, kerusi. Tapi percanggahan fizikal dia masa yang sama juga, besar kecil, besar lawan kecil. Okey, macam mana situasi dia untuk pemisahan ruang ni? Okey, contoh situasi, kerusi perlu besar untuk murid berbadan besar di sekolah menengah dan kerusi itu juga perlu kecil untuk murid yang kurus ataupun untuk murid yang berbadan rendah. Maksudnya kerusi itu dia perlu besar untuk pelajar yang berbadan besar untuk duduk. Dan pada masa yang sama, sekiranya ada pelajar lain yang nak duduk, tapi pelajar tu dia badan dia kecil atau dia lebih rendah, so dia nak guna juga kerusi yang sama tadi, maka kita katakan percanggahan fizikal tu berlaku pada masa yang sama. Waktu tu juga kita kena besarkan dan juga kita nak kecilkan kerusi tu, boleh pada waktu tu juga. Maka kita katakan dia kaedah pemisahan ruang. Okey. Sampai situ saja dulu. Okey. Cikgu harap kamu boleh fahamlah penerangan hari ini, iaitu tentang kaedah pemisahan masa dan juga kaedah pemisahan ruang, yang mana apa yang dapat cikgu simpulkan untuk memudahkan kamu faham ialah kaedah pemisahan masa ni, percanggahan fizikal sesuatu produk tu besar kecil, tinggi rendah, berat ringan berlaku waktu yang lain, waktu yang berlainan. Kerusi tu besar waktu kita nak guna dan kerusi tu juga perlu kecil waktu bila? Waktu lain, iaitu waktu kita nak simpan. Maka kita katakan dia kaedah pemisahan masa, manakala pemisahan ruang berlaku pada masa yang sama. Kerusi itu kita nak dia besar so bila ada pelajar yang tinggi duduk, dan kerusi tu juga, kerusi yang sama tu juga, waktu tu juga kita boleh kecilkan dia untuk pelajar yang rendah pula
duduk. So dia waktu yang sama, maka kita katakan dia kaedah pemisahan ruang. Jadi cikgu rasa untuk hari ini sampai itu saja dulu. Jadi lepas ni kamu boleh tengoklah soalan. Cikgu akan berikan soalan PBD untuk kamu jawab, dan kamu kena hantar kalau boleh hari ini jugalah. Jadi kehadiran hari ini adalah berdasarkan kepada soalan yang telah kamu jawab, yang telah kamu hantarlah. Okey, jadi cikgu rasa untuk hari ini setakat itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.